Sebab tu rukun Islam yang 5, duduk yang pertama, akidah. Tauhid. Kalimah syahadah. Yang gaib. Barulah solat yang nampak, puasa nampak, kemudian zakat nampak, haji, umrah yang nampak. 5 ni dipanggil arkanul Islam, rukun Islam. Indahnya Islam itu dibinanya ibadah di atas aqidah. Ini dia. Sebab tu Allah ambil orang-orang yang disayang dulu. Jadi orang-orang yang disayang ni Allah ambil cepat. Sebab Allah terlalu rindu dengan orang-orang yang baik. Dalam keadaan ada yang ICU, yang nazak, yang sedang sakit, yang positif, yang ICU berbulan-bulan. Termasuklah ustaz-ustaz. Dalam erti kata lain, Allah uji semua sekali kena. Tetapi dalam keadaan itu ada lagi orang yang tidak ada kesedaran dengan dosa. Rakus dengan dunia. Berfikir dengan nafsu. Ya, apa dia? Nak ambil kuasa, duk fikir apa? Politik semata-mata. Sedangkan seluruh rakyat, lapisan, bangsa, agama dalam kesusahan. Sebab itu kita ni bila kita tengok, kita baca Quran, kita baca hadis, kita menjadi orang yang ada kefahaman. Sebab tu dia membina diri dan jiwa. Sebab tu orang yang membina jiwa dan jiwa ini, orang yang fikir dia besar. Bila bangun tidur, dia fikir nak bersihkan dosa saja. Dan fikir nak menambahkan amalan. Tu yang doa saya baca tadi. Apa yang kita minta? Allahumma aslih qulubana. Saya suka baca doa ni. Ini doa Imam An-Nawawi aja. Imam Nawawi aja kita. Allahumma aslih qulubana. Wahai Allah, perelokkan hati kami. Wa anzil uyubana. Wahai Allah, engkau cabutkanlah aib-aib kami. Wa tawallana bil husna. Dorongkan kami ni, ya Allah, hati kami sentiasa nak buat baik dia. Cenderung hati nak buat baik je. Tak nak fikir nak buat lain. Buat baik. Dia fikir nak buat baik. Apa saja kebaikan yang ada yang boleh capai je nak buat. Ini sifat dia. Wajma' lana wa zayyinna bittaqwa. Tengok. Yang keempat, ya Allah, hiaskan hati kami dengan ketakwaan. Wa zayyinna bittaqwa, ya Allah. Sebab apa? Orang yang paling mulia di sisi Allah yang paling inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di sisi kamu, wahai manusia, di sisi aku, di kalangan kamu yang paling bertakwa. Walaupun rumahnya tak ada, tidur kat tong sampah, tidur kaki lima, makan kais pagi, makan pagi, kais petang, kadang-kadang tak makan. Orang tak pandang, dia selekeh. Tapi dia ada takwa. Orang ini di sisi Allah paling tinggi. Bukan kerana rumahnya besar, keretanya besar. Tetapi kerana takwanya. Allahu Akbar. Yang keempat, yang kelima, apa dia? Wajma' lana khairal akhirati wal ula. Himpunkan bagi kami, ya Allah, kebaikan-kebaikan akhirat dan dunia. Disebut akhirat dulu baru dunia. Dah dapat akhirat, dunia ikut. Jadi kebaikan akhirat ini dan juga dunia dihimpunkan untuk kami. Maknanya, terjadi orang-orang yang hati dia itu mendapat kebaikan akhirat dan dunia. Walaupun simple je. Contoh selawat. Tetapi kerana sawat orang itu masuk syurga. Contoh tasbih. Contoh istighfar. Benda-benda yang kata-kata mudah, tetapi inilah kebaikan di sisi Allah paling besar. Sebab itu yang keenam, yang terakhir, Imam Nawawi kata, Marzukna ta'ataka ma amqaitana. Dan yang keenam, Imam Nawawi kata, wahai Allah, rezekikan kepada kami ketaatan kepadamu. Selagi mana kami hidup menumpang di atas muka bumi. Maknanya, selagi hidup atas muka bumi ini, jadikan kami orang yang taat kepada kamu. Maknanya taat kepada Allah, apa saja yang Allah perintah ditaat. Ini bukan sifat yang main-main. Tapi 6 perkara ini sangat penting dalam kehidupan kita. Kemudian, yang keduanya, tanda seorang itu celaka, disebutkan dalam kitab Nasahihul Ibad, al-dhikru wa dhikrul hasanatil madiyah. Wahuwa la yadri aqubilat amrudan. Yang kedua, dia mengenang-enang kebaikan yang dia pernah buat. Ini tanda kecelakaan sahabat-sahabat. Dia mengenang-enang
kebaikan yang dia pernah buat. Dalam keadaan masa yang sama, dia tak pasti lagi bahawa kebaikan itu Allah terima ataupun tidak. Tengok Dia tak tahu adakah kebaikan itu Allah terima ataupun tidak. Tetapi dia suka mengongkit-ngongkit. Dia suka mengongkit-ngongkit. Dia suka apa dia? Mengingatkan orang tentang kebaikan yang dia sudah lakukan. Jangan. Sebab itu kita selagi kita tidak mati, kita tidak boleh berbangga dengan kebaikan yang kita buat. Wa na'udzubillah min dzalik. Kerana pertama, kita tidak tahu kebaikan itu Allah terima ataupun tidak. Innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiban. Innallaha amara al-mursalina bima amara innallaha amara al-mu'minina bima amara bihil mursalin. Dalam sepotong hadis, Nabi menyebut, sesungguhnya Allah itu maha sempurna, dia baik. Dan dia tidak akan mengambil, tidak akan menerima melainkan perkara yang baik. Kalau dalam bab makan, Allah pilih yang halal. Kalau amalan, Allah pilih yang paling saleh. Kalau dalam keibadah kita, Allah pilih dengan orang yang paling khusyuk, yang paling ikhlas. Kan? Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah kita ini perintahkan oleh Allah melainkan untuk mengabdikan diri kepada dalam keadaan mukhlisin, dalam keadaan ikhlas. Sebab itu apabila kita melakukan satu amalan, Allah akan tengok semua aspek. Tengok akidahnya elok tak? Akidahnya. Sebab akidah yang sah menyebabkan solatnya sah, puasanya sah, zakatnya sah, haji umrahnya sah, ibadah yang lain sah. Akibat daripada asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sebab tu rukun Islam yang 5, duduk yang pertama, akidah. Tauhid. Kalimah syahadah. Yang ghaib. Barulah solat yang nampak, puasa nampak, kemudian zakat nampak, haji umrah yang nampak. 5 ni dipanggil arkanul Islam, rukun Islam. Indahnya Islam itu dibinanya ibadah di atas aqidah. Ini dia. Sebab tu dalam bahasa Arab dipanggil, dalam syair Arab disebut dengan perkataan mata yastaqimul dhillu wal 'udu a'waj. Saya ulang balik. Mata yastaqimul udu mata yastaqimul macam mana lah? Mata yastaqimul dhillu wal 'udu a'waj. Saya ulang balik. Mata yastaqimul dhillu wal 'udu a'waj. Kata orang Arab, bila akan tegaknya bayang-bayang kalau tiangnya bengkok. Maksudnya, tiang itu akidah. Dia tidak boleh tegak. Kalau dia bengkok, bayang-bayang akan bengkok. Sebab tu kalau kita nak betulkan bayang-bayang, kita betulkan tiangnya. Karena daripada tiang inilah yang membentuk bayang-bayang. Sebab itu bila tiang ni tegak, bayang-bayang pun tegak, lurus. Kalau tiangnya bengkok, maka bayang-bayang pun bengkok. Jadi, kiasan daripada ibadah yang lurus, yang sahih, akidahnya mestilah lurus dan sahih. Sebab itu syarat dia bermula dengan akidah yang baik. Sebab itu matlamat dia mestilah Allah. Ikhlas. Akidahnya sahih. Tak boleh akidah yang goyang-goyang. Yang agak-agak. Yang 50-50. 60-40 tak boleh, 50-50 tak boleh, 90-100 pun tak boleh. Aqidah 99.9% pun tak boleh. Aqidah dia kena 100%. Al-i'tiqadul jazim. I'tiqad yang putus, yang kuat, yang solid dalam beriman dengan 6 rukun iman. Bermula dengan rukun iman yang pertama, beriman kepada Allah dalam keadaan tidak ada ragu-ragu dalam keyakinan pada Allah, malaikat, kitab, rasul, bawalah kepada hari kiamat dan qada dan qadar. 6 ini dipanggil rukun iman, dihimpunkan dalam satu ikatan, namanya kalimatus syahadah, kata kalimat ataupun dikatakan dengan kita itulah asas awal untuk memeluk Islam.
Duduk dalam rukun Islam yang pertama daripada alladzina yu'minuna bil ghaibi. Orang yang beriman pada rukun iman yang ghaib. Wa yuqimunas salata. Baru mendirikan salat yang nampak. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan daripada apa yang Allah berezekikan pada mereka, mereka infak, mereka zakatkan. Mereka sedekahkan. Nampak? Inilah asas rukun iman yang 5. Sebab itu ibadah itu pertama asasnya akidahnya sahihah, akidah yang betul. Kemudian Allah tengok lagi. Apa dia? Allah tengok macam-macam sembahyangnya. Allah tengok. Kedua, Allah sebut syariatnya dia ikut Nabi Muhammad tak? Apa yang Nabi bawa, apa yang Nabi suruh, apa yang Nabi larang, dia mengikut apa yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, Allah tengok nak terima ibadah kita ni. Allah tengok solatnya cukup tak? Allah tengok ikhlasnya cantik tak? Allah tengok hubungan dengan dia cantik tak? Allah tengok hubungan dengan orang manusia baik tak? Ada orang kuat sedekah tapi dengan mak ayah kurang ajar. Ada orang dia kuat pergi masjid tapi dengan mak ayah dia tak hormat. Ada orang dia baik dengan kawan, dengan mak ayah dia berlebih kurang. Semua itu Allah kira semua tu. Allah tengok semua tu. Barulah Allah terima. Dan orang yang suka mengenang-enang ini, orang yang antara ciri-ciri yang tidak ikhlas. Saya Ustaz pernah beri sekolah tu, infak masjid tu pernah disebut. Kan? Bukan saja 100,000. Bukannya 50,000. Yang menyebut kadang-kadang RM1 je. Saya pernah usah infak dekat sekolah tu. 10 tahun lepas, RM1. Dia mengenang-enang kebaikan. Dan dalam masa yang sama, zikrul hasanatil madiyah wa huwa la yadri aqubilat amruddat. Iaitu dalam keadaan dia pun tak pasti, belum pasti sama ada apa yang dilakukan itu dan Allah terima ataupun tidak. Wa na'udzubillahi min dzalik. Sebab itu sifat orang yang beriman, dia suka muhasabah dirinya sebelum Allah yang kira dia. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Dan hisablah diri kamu sebelum diri kamu itu dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu kita kalau tengok keadaan diri kita dalam hal-hal ini, kebaikan-kebaikan kita jangan sebut-sebut. Kan? Sama ada yang merupakan harta, kebaikan apa saja, melainkan dengan tujuan-tujuan tertentu. Tak salah. Kan? Tak salah. Wa amma bi ni'matika fahdith. Maka di atas nikmat yang Allah berikan, sebutkanlah. Sebab tu benda ni benda yang subjektif. Ustaz, orang tu dia infak, orang nampak. Adakah dia tak ikhlas? Belum tentu. Ustaz, orang tu dia infak, orang tak ada. Adakah dia tak ikhlas? Belum tentu. Ustaz, dia tu infak depan orang ramai. Kadang-kadang pemimpin, dia kena tunjuk depan orang ramai. Macam Rasulullah ditunjuk. Kan? Kalau sahabat Nabi, tengok. Yang paling banyak bersedekah apa? Paling hebat. Rasulullah lah. Walaupun dalam satu peperangan, Tabuk sebagai contoh, Sayyidina Umar bagi infak harta dia separuh. Kan? Sayyidina Abu Bakar bagi semua harta dia. Maksudnya, duit simpanan kat rumah tu tak ada dah. Bawah katil tak ada, apa tak ada. Tapi masih ada lagi harta. Ada rumah, ada tonggangan, ada kebun. Tetapi Rasulullah SAW, Rasulullah SAW tu lain. Nabi bila infak, dekat rumah dia tak tinggal apa pun. Sebab tu Nabi ni, bila orang tanya dia sebab bersedekah, kan? Nabi kata, pergi rumah isteri aku ni. Minta kau kat rumah ada apa. Orang tu balik jumpa Rasulullah, tak ada apa pun. Sebutir tamar pun tak ada. Itu nak ceritanya rumah Rasulullah. Dan rumah Rasulullah pun bukan rumah banglo. Bilik-bilik. Sebab tu ada surah Al-Hujurat. Al-Hujurat. Jamak plural daripada bilik-bilik. Kalau satu bilik, hujratun. Kalau jamak hujurat, ada surah Al-Hujurat. Maksudnya itulah rumah Nabi, isteri-isteri Nabi. Jadi sahabat ni balik, tak ada ya Rasulullah. Pergi rumah isteri aku yang lain, minta kau ada ke gandum ke? Tak ada, kosong. Sebab tu Nabi ni tidak memasukkan dunia ke dalam rumahnya. Sebab itu tempat sahabat-sahabat pergi ziarah kubur Rasulullah, itu rumah siapa? Itulah bilik Aisyah radhiyallahu anha.
Itulah bilik tempat Nabi wafat. Bilik Aisyah radhiyallahu anha itu menjadi kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila tanya kepada sahabat Nabi macam mana rumah Nabi, kata sahabat Nabi, kalau kamu berdiri, tangan kamu angkat, kena bumbung rumah Rasulullah. Kalau kamu duduk bersolat, nescaya kaki kamu itu akan menghalang Rasulullah nak sujud. Sebab itu ketika Rasulullah solat malam, Siti Aisyah radhiyallahu anha menjulurkan kakinya, terkena tangan Rasulullah, terkena kaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu rumah Rasulullah. Sebab itu Rasulullah ini dia mendidik sahabat supaya hidupnya begitu. Sebab itu tak ada siapa boleh menandingi Rasulullah dari sudut keikhlasannya, dari sudut perjuangannya, keberaniannya, termasuk dalam sedekahnya. Dan tak ada siapa yang boleh menandingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sifat dia, sifat. Sebab itu saya nak sebut bahawa kita ni mengenang-enang kebaikan yang kita lakukan. Bukanlah dalam keadaan itu yang boleh menyebabkan. Tetapi nak sebutnya Nabi menggalakkan sahabat infak. Bahkan Nabi umum. Dalam peperangan ni siapa nak infak? Dalam peperangan Tabuk, mari Sayyidina Umar, dia bagi separuh harta dia. Separuh. Sayyidina Umar duk kira lagi. Separuh. Separuh tuan-tuan, kalau duit 10,000, baki 5,000 dekat tabung haji. Ini masa dia. Sebab tu orang kata nak sikit-sikitnya bentang sejadah, sikit-sikitnya sedekah derma. Tuan-tuan, Rasulullah menggalakkan orang ni bersedekah, itu kerja Nabi. Kan? Ya ayuhan Nabi, wahai Nabi, haridil mu'minina 'alal qital. Nampak? Wahai Rasulullah, tahrid, motivasikan, motivatekanlah, gerakkan, rangsangkan umat Islam ini, yang orang-orang yang beriman sentiasa berkobar-kobar semangat perjuangannya. Aduh. Sebab tu sahabat Nabi ni berlomba-lomba nak masuk syurga. Berlomba-lomba buat kebaikan. Berlomba-lomba membuat ketaatan. Sebab apa? Sebab dia nampak pendidikan akhirat. Wal akhiratu khairun wa abqa. Akhirat lebih baik dan lebih besar di sisi Allah. Mereka nampak akhirat. Sebab tu tak pelik kalau cara mereka itu, mereka memberi seolah-olah itulah malaikat Allah Subhanahu wa taala yang berjalan di atas muka bumi. Subhanallah. Cuba tengok sahabat-sahabat yang saya kasih sekalian. Bila Nabi kata dalam peperangan Tabuk, Nabi kata siapa nak infak, Nabi bentang sejadah. Yang kaya cara miskin. Sayyidina Umar beri Al-Khattab radhiyallahu anhu. Sayyidina Abu Bakar bagi semua harta dia. Semua simpanan duit dia. Sampai Nabi kata, ma'am qaita li ahlika ya Abu Bakrin. Apa yang kau tinggalkan untuk ahli keluarga engkau, wahai Abu Bakar? Qad amqaitu lahum Allah wa rasulah. Aku tinggalkan bagi kaum keluargaku Allah dan Rasulnya saja. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada seluruh penyumbang yang menaja minuman Tanwir Koko ini kepada madrasah kami. Mudah-mudahan tuan-tuan dan puan-puan dirahmati oleh Allah SWT. Dan jangan lupa untuk membeli minuman ini dan sama-sama kita sebarkan kebaikannya.